Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Sakinah Fitri binti Osman. Nombor ID KBJ 2008 10758 dari Seksyen 5. Hari ini saya akan membentangkan tentang sudut manipulatif. Sudut manipulatif ialah kanak-kanak menemui konsep matematik dengan melakukan percubaan bentuk, saiz, klasifikasi, membilang urutan dan aturan. Ia juga mempunyai sudut matematik, sudut membaca dan sudut permainan. Walau bagaimanapun, guru atau profesional kanak-kanak selalunya menumpukan di sudut manipulatif. Di sudut manipulatif, kanak-kanak boleh bergerak, mengasingkan, membahagikan, mencampurkan dan membanding beza objek melihat hubungan matematik. Di dalam sudut manipulatif terbahagi kepada 3, iaitu sudut matematik, sudut membaca dan sudut permainan. Oleh itu, sudut matematik mempunyai kad nombor, jam dan juga bentuk. Kad nombor ialah bermula daripada angka 0 hingga angka 10 dan bentuk seperti segi empat, sama, segi empat tepat, bulat dan sebagainya. Selain itu, adanya sudut membaca iaitu mengenal huruf konsonal dan vokal. Huruf konsonal dimulai huruf A hingga Z, dan manakala huruf vokal ialah A, E, I, O dan U. Akhir sekali, terdapat sudut permainan di dalam sudut manipulatif itu, iaitu mempunyai permainan puzzle dan blok. Ini sangat disukai oleh kanak-kanak kerana mereka dapat bermain sambil belajar. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amirah Hazuni binti Halid. Nombor ID saya KBJ 20081037. Saya dari Seksyen 5. Hari ini saya nak membentangkan mengenai hasil replika saya, iaitu bahagian taman permainan. Taman permainan ini terdapat pelbagai banyak faedah untuk kanak-kanak. Dia dapat meningkatkan pelbagai deria perkembangan kanak-kanak. Selain itu, dapat mengeratkan hubungan antara kanak-kanak dan guru. Dalam taman permainan ini terdapat berapa faedah yang saya akan terangkan. Pertama adalah gelongso. Fungsi gelongso untuk kanak-kanak adalah dapat membantu dalam perkembangan sistem vestibular, iaitu keseimbangan, kerana berlakunya pergerakan anggota badan dan kepala dalam pelbagai posisi. Ia juga merupakan aktiviti saraf motor besar, kerana ia memerlukan kanak-kanak untuk bergerak, mendaki tangga, mengimbangi badan pada satu kaki dan beralih pada berat badan semasa menaiki tangga. Alatan taman permainan yang kedua untuk kanak-kanak adalah buaian. Fungsi buaian untuk kanak-kanak adalah buaian adalah sumber terbaik vestibular apabila badan kanak-kanak bergerak, tetapi kaki tidak jejak pada tanah. Menginjakkan kaki ke tanah semasa aktiviti bermain buaian mampu mengembangkan skil koordinasi motor. Maksudnya, kanak-kanak dapat belajar cara untuk mengimbangi anggota badan ketika berada di atas buaian dan ketika buaian bergerak, sama seperti meniti jambatan, menaik basikal dan sebagainya. Alatan taman permainan yang ketiga adalah jongkan-jongkit. Fungsi jongkan-jongkit untuk kanak-kanak adalah aktiviti ini memerlukan kanak-kanak untuk mengawal koordinasi tubuh, kerjasama antara dua orang kanak-kanak. Selain itu, dapat meningkatkan sistem keseimbangan dan bahagian atas badan. Kanak-kanak banyak bekerja ketika aktiviti ini dilakukan. Dia
dapat kanak-kanak dapat mengenali belajar apa itu graviti dan di mana pusat graviti. Okey, alatan permainan yang terakhir adalah ketinting. Okey, ketinting ni adalah salah satu permainan tradisional. Selain kanak-kanak dapat belajar cara untuk mengimbangkan badan ketika melompat dari satu tempat ke satu tempat, selain itu kanak-kanak dapat belajar matematik, iaitu di setiap petak ketinting itu ada nombor ataupun huruf. Dan kanak-kanak dapat belajar cara untuk melempar batu ke satu tempat yang lain. Okey, kepentingan wujudnya alat taman permainan kanak-kanak ini untuk kanak-kanak ini adalah dapat menggalakkan proses pembelajaran melalui prinsip belajar, iaitu bermain, di mana aspek keseronokan merupakan hak bagi setiap kanak-kanak. Ia juga dapat melalui latihan ini, ia juga dapat meningkatkan kemahiran asas dalam membantu kanak-kanak membina kecakapan dan keyakinan dalam segala kegiatan. Selain itu, ia dapat memperbaiki penyelarasan otot, daya saraf, tenaga asas, ketangkasan dan timbangan dalam penggunaan alatan. Okey, untuk replika bahagian replika saya yang kedua, iaitu sudut hasil kerja murid. Ya, ataupun kita panggil sudut papan informasi di tadika. Okey. Fungsi sudut papan informasi ataupun hasil kerja murid ni adalah untuk guru menunjukkan kepada kanak-kanak hasil setiap hasil kerja mereka di tadika. Contoh, ketika murid dapat melakukan sesuatu aktiviti ataupun ketika murid dapat menyiapkan kerja sekolah, jawab soalan dan sebagainya. Dia dikira sebagai hasil pencapaian murid yang dipaparkan di papan informasi di satu sudut bahagian tadika. Okey, di sini murid dapat tujuan benda ni adalah murid dapat meningkatkan daya saing yang sihat sesama sendiri antara rakan-rakan mereka. Selain itu, akan membuat murid lebih bersemangat untuk menghadirkan diri di tadika setiap hari. Okey, selain itu, di bahagian ruang ini kita ada rak fail murid, menyimpan segala dokumen-dokumen murid berkenaan dokumen murid, ataupun guru akan menyimpan segala dokumen-dokumen mengenai tadika. Okey, seterusnya di bahagian belakang kita ada rak kasut dan cermin. Di bahagian ini murid akan menyimpan kasut mereka, ataupun guru akan menempatkan selipar ketika untuk penggunaan di dalam ruangan tadika. Cermin untuk murid memperhias ataupun melihat diri mereka apabila selesai menyusun kasut mereka. Tingkap adalah untuk pengudaraan di dalam ruangan tersebut, dan terdapat 2 pintu di bahagian ini. Okey, itu sahaja pembentangan saya untuk 2 hasil replika saya, iaitu sudut taman permainan dan sudut papan informasi hasil kerja murid. Okey, sekian, terima kasih.
Hai dan Assalamualaikum. Jadi dalam pemilihan ataupun kedudukan dalam menghasilkan replika bagi ruang masakan ini, yang pertama adalah pemilihan tempat meletakkan dapur gas berhampiran yang tingkap. Dan sebelum itu, ini adalah model replika saya, yang mana ini adalah dapur gas yang berhampiran dengan tingkap. Saya meletakkan dapur gas ini berhampiran dengan tingkap supaya apabila kita masak tu, asap tidaklah berkumpul dalam ruangan masakan ni. Jadi saya meletakkan dapur gas ni berhampiran dengan tingkap supaya tingkap ni boleh buka. Jadi asap tu boleh keluar melalui tingkap inilah. Yang kedua adalah kedudukan sinki, yang mana kalau dapat dilihatkan, kedudukan sinki dan dapur gas ni sedikit berjauhan jarak dia, kerana saya ingin mengelakkan terperciknya air apabila kita basuh tangan ke ataupun basuh peralatan seperti mangkuk, cawan, semua itu, supaya bila kita masak tu tidaklah terperciknya air. Yang ketiga adalah meja pemotong. Jika dilihatkan, saya meletakkan meja pemotong ini berhampiran dengan sinki dan juga dapur gas. Ini kerana saya meletakkan kedudukan meja pemotong ini di sini supaya kita dapat mempermudahkan urusan kerja kita dan juga dapat menjimatkan masa. Kerana apabila kita motong ke, lepas tu kita nak basuh masakan seperti sayuran ataupun buahan, ia sangatlah berdekatan. Jadi dapat menjimatkan masa dan mempermudahkan kerja kita. Yang keempat adalah almari pinggan mangkuk dan cawan, yang mana saya meletakkan ia sedikit berjauhan dari alatan masakan seperti dapur gas inilah, supaya dapat mengelakkan dari terkenanya almari itu dan mengelakkan dari pinggan ataupun mangkuk cawan jatuh dan pecah. Yang kelima adalah mempunyai alas kaki, yang mana saya meletakkan setiap tempat seperti sinki, meja pemotong dan juga dapur gas ini mempunyai alas kaki. Ini kerana supaya dapat mengelakkan dari tergelincir ataupun terjatuh lah. Akhir sekali, itu saja penerangan yang dapat saya terangkan dalam kedudukan-kedudukan di dalam replika ruang masakan ini. Jadi terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Na'an Syafiqah binti Muhammad Fazil. Nombor ID KBJ 2008104401 dan daripada Seksyen 5. Saya ingin membentangkan satu replika, iaitu replika ruang belajar. Ruang belajar ini diperbuat daripada kotak. Saya juga menyediakan kemudahan ruang belajar ini seperti meja guru, meja pameran, papan info, papan putih yang diperbuat daripada kotak dan juga kerusi dan diperbuat daripada plastisin. Dengan adanya ruang belajar ini, guru dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan jayanya. Kemudahan yang disediakan ini mempunyai fungsi yang tersendiri, iaitu meja. Meja ini fungsinya untuk kanak-kanak dapat menyalin atau membuat tugasan yang diberi oleh guru. Yang kedua ialah kerusi. Kerusi ini berfungsi untuk memudahkan kanak-kanak untuk duduk dan tumpukan perhatian semasa guru mengajar di hadapan. Yang ketiga ialah meja guru. Meja guru ini berfungsi untuk guru duduk dan menyimak tugasan kanak-kanak. Yang keempat ialah papan info. Papan info ini berfungsi untuk guru meletakkan info-info penting untuk dilihat kepada kanak-kanak. Selain itu, papan putih ini berfungsi untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan guru mencatatkan apa yang ingin diajarkan pada hari itu.
terakhir sekali ialah meja pameran. Fungsi meja pameran ini ialah mengumpul hasil tugasan kanak-kanak yang telah siap atau meletakkan hadiah-hadiah yang dimenangi oleh mereka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruziana Izati binti Muhammad Rezaki, KBJ 2008111092. Saya dari Seksyen 5. Pada hari ini saya ingin menerangkan replika saya yang saya buat, iaitu ruang aktiviti dan sudut bahasa. Yang pertama adalah rak buku. Rak buku ini saya menghasilkan dia dengan menggunakan gam, gunting, pembaris, kertas warna dan kotak terpakai. Fungsi rak buku ini kepada tadika adalah kanak-kanak dapat membaca lalu menyusun buku apabila setelah selesai membaca. Seterusnya, sebelah rak buku bersebelahan dengan rak buku tu saya meletakkan pentas mini. Pentas mini ni sama juga, saya bahan-bahan yang saya gunakan kotak terpakai, gam, gunting, hot glue gun. Fungsi pentas mini ini adalah untuk mereka kanak-kanak membuat persembahan. Contohnya macam apabila cikgu ada aktiviti untuk melakukan apa-apa persembahan, pertandingan, dia akan buat dekat situ lah. Seterusnya, replika tadika yang saya buat adalah saya meletakkan papan pintar. Papan pintar ni fungsi dia untuk mencatat bahan-bahan penting, perkara-perkara penting. Papan pintar ni saya membuat sama saja, tapi saya menghiaskan dengan meletakkan tali bagi dia nampak lebih menarik dan tertarik apabila kanak-kanak melihat. Akhir sekali adalah tempat ruang aktiviti kumpulan ataupun main bebas. Di situ merupakan tempat untuk kanak-kanak bermain. Contohnya macam cikgu berikan kanak-kanak masa untuk bermain ataupun membuat apa-apa aktiviti kumpulan, akan buat dekat situ lah. Macam tu. Dekat situ pula saya menggunakan kotak